Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, pagi ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk subjek Bahasa Melayu. Tajuk kita pada hari ini adalah penjodoh bilangan. Okey, oleh itu jom kita mulakan. Kamu boleh buka buku teks jilid 1. Yang warna kuning orang ni kan. Muka surat 12. Okey. Dah buka? Baiklah. Dah buka, jom kita mulakan dengan topik kita pada hari ini. Penjodoh bilangan. Okey, mari cuba. Sebelum tu kita baca terlebih dahulu semua maklumat yang ada pada muka surat 12. Okey. Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Lepas tu ibu jawab apa? Kalau begitu, ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Bahan-bahan yang saya perlukan ialah 40. Okey, nombor 1, bahan-bahan. 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang, sebotol gam. Nombor 2, bahan-bahan tambahan adalah seperti manik, pensel warna, jarum, berus warna, cat air, renda dan benang. Okey, setelah siap, tampalkan beberapa gambar dalam album tersebut. Helai untuk benda yang nipis dan lebar, bilah untuk benda yang tajam, batang untuk benda yang panjang, biji untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil, botol untuk benda yang diisi di dalam botol. Info bahasa. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contoh, helai, bilah, batang, biji, botol, keping. Aktiviti mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan. Okey, kita sudah baca semua maklumat yang ada pada muka surat 12. Sekarang kita akan ulang lagi sekali baca info bahasa tentang penjodoh bilangan. Kita akan faham dulu. Kita kena faham dulu apa maksud penjodoh bilangan. Dia kata apa tadi? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Maksudnya, menjadi pasangan ni maksudnya sebelum penjodoh bilangan mesti ada kata bilangan terlebih dahulu. Apa maksud kata bilangan? Kata bilangan ni adalah kata yang digunakan untuk mengira sesuatu, mengira jumlah sesuatu. Contoh apa? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100. Itu adalah kata bilangan. Jadi penjodoh bilangan berada selepas kata bilangan. Okey, contoh tengok ni. 3 helai kertas warna. 3 ni adalah kata bilangan. Helai adalah penjodoh bilangan. Bagi apa? Bagi kertas warna. Boleh? Sebilah gunting. Se ni maksudnya satu lah. Gunting tu ada satu sahaja je. Sebab tu diguna sebilah gunting. Sebatang pembaris. Ada satu sahaja pembaris. Beberapa biji butang. Sebotol gam. Okey. Boleh? Sekarang kita tengok contoh
kita akan belajar 5 penjodoh bilangan pada hari ini. Yang pertama ni, kamu tengok dekat sini. Ni. Yang pertama, helai. Helai untuk benda yang nipis dan lebar. Ingat, kalau helai digunakan untuk benda yang nipis dan lebar. Contoh apa ni? Kertas warna. Okey, selain kertas warna, contoh apa lagi? Sehelai tudung. Sehelai apa lagi? Sehelai seluar. Apa lagi? Ni adalah benda yang nipis dan lebar. Ni contohlah yang saya cakap tadi. Okey, yang kedua, bilah. Kamu kena ingat, kalau bilah untuk benda yang tajam sahaja. Contoh gunting. Apa lagi selain gunting apa? Jarum, pisau, pedang, tombak. Semua tu benda tajam. Kalau benda tajam, kita guna bilah. Boleh? Tu yang kedua. Yang ketiga, batang. Batang untuk benda yang panjang. Contoh pembaris. Apa lagi selain pembaris? Contoh batang. Penjodoh bilangan batang. Sebatang sungai. Sebatang apa? Sebatang jalan raya sebab dia panjang kan. Sebatang ranting, sebatang lilin, sebatang gigi. Tu semua adalah contoh penjodoh bilangan batang. Seterusnya, biji. Biji untuk apa? Untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil. Contoh, butang. Beberapa biji butang. Apa lagi contoh? Sebiji cawan, sebiji bola. Benda-benda yang kecil dan bulat. Kecil dan bulat lah, lebih kurang macam tu. Boleh? Okey, kalau botol, untuk benda yang diisi di dalam botol. Ingat, benda yang diisi dalam botol ni maksudnya cecair lah. Biasanya cecair lah kan. Air ke, minyak ke kan, yang diisi dalam botol. Jadi kita guna penjodoh bilangan botol. Contoh apa? Sebotol gam, sebotol kicap, sebotol air, sebotol minyak masak. Tu contoh. Okey, kita tengok lagi sekali aktiviti kita. Mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan. Mana bahan? Bahan mana? Bahan-bahan tambahan lah. Sebab bahan ni dia dah buat kan. 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang, sebotol gam. Ni dia dah buat. Sekarang yang perlu kita kenal pasti yang ni, nombor 2 ni. Ni bahan-bahan tambahan. Tengok yang warna biru ni, yang kita kena kenal pasti. Jom kita camkan sama-sama. Manik apa? Apa penjodoh bilangan bagi manik? Manik ni ingat sifat dia kecil kan. Macam ni. Nampak gambar ni? Kalau banyak ni kan, awak tak boleh nak kira kan. Jadi kita boleh guna kata bilangan beberapa. Beberapa biji beberapa biji manik. Kalau pensel warna, mana pensel warna ni? Pensel warna ada berapa batang? Ada 3. Jadi kita guna 3 batang pensel warna. Kenapa pensel warna ni kita guna batang? Sebab dia panjang kan. Jadi 3 batang pensel warna. Kalau jarum, mana jarum ni? Ada berapa jarum? Ada 1. Jadi ingat, kalau jarum ni, kalau benda tajam kita guna bilah. Kalau ada 1, sebilah jarum. Okey, kalau berus warna ni, ada berapa? Ada 1. Jadi sebatang berus warna. Cat air ni, gambar cat air. Cat air ni mestilah botol. Sebotol cat air. Ni renda ni. Renda ni kan benda nipis dan lebar kan. Jadi kita boleh guna sehelai renda. Boleh? Okey, tengok ni. Kita isikan tempat kosong. Setelah siap, tampalkan beberapa gambar. Kalau gambar apa? Gambar kita boleh guna sehelai. Beberapa helai gambar dalam album tersebut. Boleh? Ini sahaja untuk penjodoh bilangan yang akan kamu belajar lah pada hari ini. Kamu belajar 5 saja hari ini. 1, 2, 3, 4, 5 penjodoh bilangan pada muka surat 12. Jadi pada muka surat ni, tugasan yang perlu kamu buat adalah salin nota. Salin nota yang mana? Yang pertama, mestilah kamu kena tulis hari dan tarikh. Tajuk penjodoh bilangan. Lepas tu kamu kena ni, salin ni.
info bahasa. Ni semua ni kamu salin dalam kotak info bahasa ni. Kamu salin. Okey, ni yang pertama kena salin. Yang kedua ni kamu salin dari sini. Ni. Penjodoh bilangan ni. Helai, bilah, batang, biji, botol. Ni semua ni salin. Dua tu je salin. Info bahasa dengan ni penjodoh bilangan ni. Faham? Yang ni tak payah salin, yang ni tak payah, yang ni tak payah. Faham? Okey, itu adalah tugasan yang pertama, salin nota. Okey, tugasan yang kedua, kamu kena buka buku aktiviti jilid 1, muka surat berapa? Ni muka surat 13 dan 14. Buku ni. Jilid 1 yang berwarna biru ni muka surat 13 dan 14. Okey ni. Ni muka surat 13. Jom kita baca arahan apa yang perlu kamu buat. Senaraikan objek yang terdapat dalam gambar berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Baca dulu. Tajuk dia hasil kami. Alia dan Azim bekerjasama untuk menyiapkan tugasan membina model kapal. Okey. Ni Alia, ni Azim. Dia orang buat apa? Dia orang sedang menyiapkan model kapal ni. Dia tengah buat. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Kamu tengok dulu yang kat bawah ni. Penjodoh bilangan dia ada bagi berapa? Ada 5 penjodoh bilangan. Biji, gulung, ikat, buah, pasang. Ada 5 penjodoh bilangan. Setiap penjodoh bilangan ni dia ada bagi 3 tempat kosong kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan? Jadi apa yang perlu kamu isi dekat sini? Perlu tulis objek. Kamu kena tulis objek. Objek yang sesuai lah. Penjodoh apa objek bagi penjodoh bilangan biji? Nak cari kat mana? Objek tu benda. Benda kamu kena cari dalam gambar ni lah. Contoh biji. Ingat kalau biji apa tadi? Benda yang contoh biji ni untuk buah, untuk sayur-sayuran dan benda yang kecil. Biji ni untuk benda yang kecil, untuk buah. Apa lagi? Jadi kamu cari contoh dalam ni. Apa? Biji. Nak tulis apa? Contoh apa? Nampak ni? Apa dalam mangkuk ni? Contoh guli kan? Guli lah ni, kecil-kecil ni. Kalau guli, biji lah kan? Jadi tulis guli. Biji ni untuk guli. Lagi apa lagi biji yang kamu nampak dalam gambar ni? Mangga kan? Sebiji mangga, tulis mangga. Boleh? Nanti kamu cari sendiri. Okey, seterusnya gulung. Kalau gulung ni benda yang bergulung lah. Apa benda yang bergulung kamu nampak dalam gambar? Contohnya benda yang bergulung. Ni, nampak tak? Dia bergulung kan? Apa benda ni? Ni adalah tika. Jadi tulis tika. Lagi? Apa lagi benda yang bergulung? Atas meja ni apa benda yang bergulung ni? Adalah kertas. Jadi tulislah kertas dekat sini. Faham? Okey, seterusnya ikat. Kalau ikat, benda yang berikat lah. Yang ikat dengan tali. Apa? Mana gambar apa yang kamu nampak? Yang diikat dengan tali. Ni kan, diikat kan? Apa ni? Gambar apa ni? Lidi. Jadi boleh tulis lidi kat sini. Selain tu apa? Nampak tak surat khabar? Diikat kan? Jadi surat khabar. Saya ikat surat khabar. Jadi tulis surat khabar je. Boleh? Nanti kamu lengkapkan semua. Okey, kalau buah. Kalau buah ni untuk benda yang besar. Contoh apa? Sebuah kipas, sebuah meja, sebuah apa? Nak cakap sebuah rumah pun boleh. Sebuah apa? Sebuah kapal pun boleh. Betul tak? Sebuah pasu pun boleh. Tu contohlah. Kamu pilih yang mana kamu nak, kamu tulis dekat situ. Boleh? Okey, kalau pasang, mestilah benda yang berpasangan lah. Mesti kena ada 2 pasang dia. Dia tak duduk seorang. Contoh apa? Berpasangan ni. Sepasang, nampak? Sepasang sarung tangan. Sepasang apa? Sepasang telinga pun boleh. Sepasang telinga. Sepasang kasut. Tu contohlah. Boleh? Jadi nanti kamu lengkapkan. Kamu siapkan. Boleh?
Okey, ni muka surat 13. Okey, sekarang muka surat 14. Arahan dia, bina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan situasi di bawah. Tokoh ibu misali. Nenek Alia telah terpilih sebagai penerima anugerah tokoh ibu misali. Alia serta keluarga dikehendaki membuat persiapan bagi neneknya untuk menghadiri majlis tersebut. Okey, ini adalah gambar nenek, keluarga Alia dengan nenek, betul? Okey. Jadi, dalam gambar ni apa yang kamu nampak? Dia tengah berbincang kan. Alia dan keluarga ni tengah berbincang untuk membuat persiapan untuk nenek dia lah, menghadiri majlis kan. Jadi dia tengah fikir apa nak buat persiapan ni untuk nenek ni, apa benda nak kena buat. Ni sekarang ni dia tengah fikir ni. Nak fikir kan. Alia fikir apa? Nak bagi bunga, kena ada bunga. Abang dia bagi apa? Beg. Ni tudung, jam tangan, baju kurung, selipar. Jadi kamu kena buat ayat. Tengok contoh ayat pertama dia dah bagi. Alia bercadang untuk memberikan nenek sejambak bunga. Sejambak. Ni panggil sejambak bunga. Ni bentuk macam ni kita panggil sejambak. Okey, nombor 2 kamu kena buat ayat berkaitan dengan beg ni. Kamu kena senaraikan dulu kat tepi ni. Kalau beg, apa penjodoh bilangan dia? Sebuah beg. Boleh? Kamu tulis dulu kat tepi ni. Sebuah beg. Tudung, sehelai tudung. Jam tangan ni, seutas. Kalau jam tangan, kita guna seutas jam tangan. Baju kurung, sepasang baju kurung. Ni, sepasang selipar. Jadi, kamu guna perkataan yang saya sebut tadi. Bina ayat. Nombor 2, ayat nombor 2. Gambar nombor 2. Nombor 3, gambar nombor 3. 4, gambar nombor 4. 5, gambar nombor 5. 6, gambar nombor 6. Faham tak? Boleh? Itu sahaja latihan untuk hari ini. Yang pertama tadi apa saya cakap? Tugasan yang pertama, salin nota. Tugasan yang kedua, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 13 dan 14 sahaja. Boleh? Bila dah siap, hantar dalam grup WhatsApp untuk Ustazah Sema. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.